Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Nurhaliza Abdullah binti Asri 055736. Baik, pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk dakwah secara tersembunyi dan juga terang-terangan. Baik, sebelum kita melangkah apakah sejarah Rasulullah dalam dakwah secara tersembunyi dan juga terang-terangan, suka untuk saya berkongsi kepada kalian bagaimana perintah menyampaikan dakwah, apakah dalilnya. Minggu lepas, sahabat kita telah menceritakan tentang wahyu, betul? Yang mereka juga telah memberikan gambaran awal kepada kita tentang surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimun, qum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan juga amaran kepada umatmu. Wa rabbuka fakabbir, dan kepada Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pada pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Wa rujza fahjur, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan kehendak untuk mendapat lebih banyak daripadanya. Wali rabbika fasbir, dan bagi Tuhanmu, bagi menjalankan perintah Tuhanmu maksudnya, maka hendaklah engkau bersabar dengan segala tantangan-tantangan musuh. Dalam surah ini banyak perintah-perintah yang terkandung dalamnya. Selesai ini nampak ringkas, tetapi sebenarnya memberikan matlamat cukup mendalam terhadap kesan dan juga tindakan yang bersungguh-sungguh Rasulullah. Apakah ia? Nantikan. Baik, apakah ia perintah dan juga matlamat yang terkandung dalam surah ini? Yang pertama adalah matlamat perintah untuk menyampaikan peringatan, yang bermaksud Rasulullah tidak membiarkan sesiapa pun di muka bumi ini menyanggahi keredaan Allah. Yang kedua, matlamat untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan. Bermaksud Rasulullah tidak membiarkan sesiapa pun di muka bumi ini membesar diri ataupun bongkak ataupun bangga diri di muka bumi ini. Yang ketiga, matlamat untuk membersihkan pakaian, yang bermaksud menjauhi segala keburukan supaya mencapai kebersihan zahir dan juga batin. Dan ini juga bermaksud pembersihan jiwa daripada segala keburukan. Yang keempat, matlamat tidak mengharapkan balasan yang banyak daripada pemberiannya. Bermaksud baginda beramal, berdakwah, ikhlas untuk kerana Allah. Baginda juga tidak mengharapkan apa-apa daripada Allah. Yang kelima, ayat ketujuh menceritakan tentang apa yang bakal Rasulullah hadapi dalam menghadapi musuh-musuhnya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mahuwa dakwah. Apa itu dakwah? Apa makna dakwah? Secara ringkasnya yang boleh kita faham makna dakwah ni menurut Islam adalah mengajak, menyeru, memanggil manusia untuk beriman kepada Allah serta mentaati perintahnya dan kembali kepada jalan yang benar. Baik, seterusnya adalah jangka waktu dakwah dan peringkat-peringkatnya. Baik, jangka waktu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada dua peringkat. Dan peringkat-peringkat ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Yang pertama, jangka waktu di Mekah, kira-kira dalam 13 tahun. Yang kedua, jangka waktu di Madinah, kira-kira genap 10 tahun. Seterusnya, seruan Islam semasa hidup Rasulullah telah menempuhi 4 peringkat. 3 peringkat di Mekah dan yang terakhir di Madinah. Yang pertama, dakwah secara sulit, memakan masa selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan tanpa kekerasan, berjalan hingga berlakunya hijrah. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan, menggunakan senjata untuk mempertahankan diri, berjalan hingga pembukaan Mekah Mukarramah. Dan yang keempat yang terakhir, dakwah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang Rasulullah untuk berdakwah. Dalam peringkat ini dipraktikkan syariat-syariat Islam dan perintah berjihad pun diturunkan.
Kemudian, makna dakwah secara tersembunyi dan terang-terangan. Apakah definisi dakwah secara tersembunyi ni? Dakwah Islam bermula di Mekah secara rahsia untuk meneru manusia supaya menyembah Allah Ta'ala dan menyingkirkan penyembahan berhala. Ini bermakna Rasulullah telah mengembangkan ajaran Islam secara tersembunyi dan menyampaikan kepada orang-orang yang rapat dengan baginda. Baginda juga memperkenalkan Islam ini kepada orang-orang yang dipercayai daripada segi akalnya. Yang kedua, definisi dakwah secara terang-terangan. Ini bila mana sambutan Islam telah mendapat sambutan yang hangat dan tidak putus-putus daripada segi lelaki ataupun perempuan sehingga menjadi perbualan umum kota Mekah. Baik, dalil dakwah secara terang-terangan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang bermaksud, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Suratul Hijr ayat 94. Baik, saya akan serahkan kalian untuk meneroka lagi dakwah ini kepada sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Halimatus Sa'diah binti Hashim, nombor metrik 056610. InsyaAllah saya akan kongsikan mengenai perjalanan dakwah Nabi SAW secara sembunyi atau juga dikenali sebagai rahsia, iaitu dakwah sirran. Sebagaimana yang telah sahabat saya kongsikan tadi, peringkat dakwah Islamiah semasa hidup Rasulullah SAW mempunyai 4 peringkat. Untuk kali ini saya akan menceritakan tentang peringkat pertama, iaitu seruan secara sulit yang memakan masa selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW telah memulakan tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas baginda, iaitu berdakwah secara rahsia, di mana pada ketika itu baginda menyeru bangsa Arab supaya menyembah Allah yang Maha Esa dan menyingkirkan penyembahan berhala. Tapi dijalankan seruan itu secara sulit, secara rahsia, supaya kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya itu. Ini kerana pada ketika itu mereka ni terlalu fanatik dengan penyembahan berhala. Jadi sebagai langkah yang pertama, baginda mengajak mereka yang karib dengan baginda ataupun mereka yang kenal dan rapat dengan baginda saja. Di antara mereka yang mula-mula menyahut seruan baginda ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni merupakan hamba Rasulullah dan juga anak angkat Rasulullah. Dan Abu Bakar bin Quhafah, Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada jugalah dinyatakan nama-nama lain yang awal-awal memeluk agama Islam. Boleh rujuk kitab Rahib Makhtum untuk tahu lagi nama-nama lain kan. Okey. Jadi antara lelaki yang pertama memeluk agama Islam ni adalah Abu Bakar bin Quhafah. Abu Bakar bin Quhafah ataupun juga dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelar As-Siddiq? Sebabnya beliau ni sentiasa membenarkan setiap percakapan, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah. Beliau ni sentiasa membenarkan perkara itu. Jadi nak kata rapatnya Abu Bakar dengan Rasulullah ni, mereka ni telah menjadi sahabat karib semenjak sebelum Rasulullah ni diangkat menjadi Rasul. Dan beliaulah yang sentiasa menemani Rasulullah SAW hingga pada hari ini. Kubu beliau ni berada tepat di sisi Rasulullah, berada tepat di samping Rasulullah SAW. Boleh tengok dekat sini betapa begitu besar kemuliaan yang Allah beri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya, lelaki kanak-kanak pertama yang memeluk Islam adalah Ali bin Abi Talib, yang merupakan sepupu kepada Rasulullah SAW. Ketika mana beliau ni memeluk agama Islam, beliau menerima agama Islam, beliau tu masih lagi kecil, masih lagi kanak-kanak. Dan dikatakan ketika itu umur beliau dalam lingkungan 8 hingga 9 tahun. Hingga diceritakan bila Ali bin Abi Talib melihat Nabi tengah beribadah, lalu Sayyidina Ali tanya, "Apa yang kamu sedang lakukan?" Lantas ketika itu Nabi terus mengajak Ali untuk menyembah Allah SWT. Dan kemudian Ali menjawab, "Tunggu dulu, bolehkah bagi aku peluang untuk aku fikirkan benda itu?" Pada hari ketiga selepas Nabi mengajak Ali bin Abi Talib, beliau beriman kepada Allah. Beliau terus beriman kepada Allah SWT. Jadi kita boleh tengok dekat sini, ibaratnya dari kecil lagi
Sayyidina Ali ni memang dah cerdik. Seterusnya Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berada di samping baginda. Dan beliau ni diseru pada hari pertama lagi terus memeluk Islam. Okey, baiklah. Poin yang seterusnya, semua mereka yang memeluk Islam ni telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni secara rahsia, secara senyap-senyap. Bila mana mereka hendak melakukan ibadah, mereka akan pergi ke lorong-lorong Mekah yang jauh dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika di sana barulah mereka mengerjakan ibadah. Ketika mana pemeluk agama Islam meningkat 30 orang, lelaki dan juga perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah memilih satu tempat yang agak terpencil sedikit, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan di rumah itulah Rasulullah menyampaikan segala taklimat, tunjuk ajar dan nasihat. Seruan ini telah berjaya memberi hasil yang memuaskan, di mana hampir 40 orang telah menyambut seruan Islam. Dan kebanyakan mereka ni terdiri daripada golongan fakir miskin dan hamba sahaya, hamba yang tidak ada tempat dalam masyarakat Quraisy, yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat Quraisy. Okey, persoalannya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk dijadikan tempat menyebarkan dakwah? Sebabnya Al-Arqam ni, keluarga Al-Arqam iaitu kabilah Bani Makhzum, mempunyai sejarah yang tak baiklah dengan keluarga Rasulullah, iaitu Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf. Jadi bila mana Rasulullah memilih rumah itu, maka orang Quraisy ni dia tak ada rasa syak. Jadi orang Quraisy ni tak menimbulkan rasa syak lah bahawa rumah itu dijadikan tempat untuk Rasulullah menyebarkan dakwah. InsyaAllah itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Akan disambung oleh sahabat saya. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemooh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu. Ramai memeluk agama Islam pada malam itu. Kami mengucap 2 kalimat syahadat. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Dan Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairina Najihah binti Yaqub, Rahmat Talabas 05-6635. Taib, insyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang dakwah secara terbuka. Seperti mana sahabat saya sebelum ini ada yang menerangkan tentang dakwah secara rahsia. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara rahsia? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan situasi yang baru itu yang mereka tidak pernah alaminya. Jadi apabila Islam itu diterima dengan baik, sebarkan sedikit demi sedikit, maka turunlah surah Al-Hijr yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terbuka ataupun dakwah secara terang-terangan. Kisah yang pertama ialah berdakwah kepada kaum kerabat. Perkara yang dilakukan oleh Rasulullah selepas turunnya ayat tersebut ialah memanggil Bani Hashim untuk menghadiri majlis makan yang telah dianjurkan oleh baginda. Mereka seramai 45 orang yang terdiri daripada keluarga Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Sebelum Rasulullah memulakan bicara, Abu Lahab terlebih dahulu berucap, katanya, "Mereka ini semua bapa, saudara serta sepupu kamu. Ketahuilah, bukan semua kaum di tanah Arab ini terdaya untuk datang. Aku lebih patut mendengar daripadamu. Setakat hari ini, aku belum pernah bertemu dengan seorang lelaki yang telah membawa keburukan ke atas kaumnya, seperti yang kau lakukan ini." Lalu, Rasulullah pun berdiam diri dan langsung tidak bercakap ketika majlis itu. Kemudian, sekali lagi Rasulullah menjemput mereka buat kali kedua dan berkata kepada mereka,
Tiba-tiba Abu Talib bangun menyahut Rasulullah dengan berkata, tidak ada sesuatu pun yang Allah suka bagi kami selain daripada membantu kamu, menerima nasihat kamu. Demi Allah, aku ini masih lagi mempertahankan kamu. Akan tetapi, diriku sendiri belum pernah merasa untuk meninggalkan agama Abu Muttalib. Kemudian Abu Lahab pula berkata, demi Allah, ini adalah salah satu keburukan. Halanglah dia sebelum mempengaruhi orang lain daripada kamu. Lalu Abu Talib pun berkata, demi Allah, kami akan mempertahankanmu selagi hayat masih ada. Seterusnya ialah di atas Bukit Safa. Setelah Rasulullah SAW telah yakin bahawa Abu Talib bersungguh-sungguh untuk melindunginya, maka pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di atas Bukit Safa lalu berkata dengan lantang, wahai sekalian manusia, maka berkumpullah Abu Lahab dan semua laki-laki Quraisy. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai penduduk Mekah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menakluki kita, kamu percaya atau tidak? Maka jawab mereka, ya kami percaya kerana kau sentiasa bercakap benar. Maka sambung Rasulullah dengan kata-katanya, wahai penduduk Mekah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah Tuhan satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka, kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Maka kata Abu Lahab, celakalah kau, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Dengan itu turunlah surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Ketika seru Rasulullah SAW masih terngiang-ngiang di Mekah, maka turunlah ayat firman Allah, oleh itu sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, yakni wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan daripada kafir musyrik itu. Surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Kemudian Rasulullah pun bangun melaksanakan tugasnya dan mengecam ajaran khurafat yang berbentuk syirik. Rasulullah SAW memperingatkan bahawa berhala yang mereka sembah itu tiada nilai sedikit pun. Bila Nabi Muhammad SAW mengecam berhala dan memperhinakan pemikiran datuk moyang mereka, lalu kecaman Nabi tadi ia ditentang habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menakluki kita, kamu percaya atau tidak? Kami percaya apa saja daripada kau, Muhammad. Kau sentiasa bercakap benar. Muhammad bersabda lagi, wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka, kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu. Yang ketiga ialah rombongan Quraisy berjumpa dengan Abu Talib. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang lelaki yang ternama daripada kalangan orang Quraisy telah menemui Abu Talib. Lalu mereka berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengutuk Tuhan-Tuhan kita, mengaibkan agama kita, memperbodohkan akal fikiran kita dan menuduh sesat nenek moyang kita. Oleh itu, hendaklah kamu halang dia atau biar kami menyelesaikan masalah ini antara kami dan dia. Kamu juga seperti kami yang tidak sama pegangan dengannya. Justru biarlah kami menyelesaikannya. Lalu Abu Talib pun menjawab dengan suara yang lembut dan menolak cakap mereka secara baik. Kisah yang seterusnya ialah orang Quraisy mengancam Abu Talib. Abu Talib merupakan bapa saudara Rasulullah SAW yang telah diberikan tadua oleh orang Quraisy Mekah. Lalu mereka berkata, akan berlakunya pertumpahan darah jika kamu tidak menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Maka Abu Talib merasa sangat berat untuk ditanggung. Lalu Abu Talib menyampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kananku,
dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap menjalankan tugas ini. Aku akan teruskan sehingga wahyu Allah mengatasi segala-galanya hingga saya sendiri pun sudah tiada. Kemudian Rasulullah SAW merasa sedih dan bangun mendengarkan kata-kata baginda. Lalu Abu Talib pun memanggil Rasulullah yang ingin beredar dan berkata, "Wahai anak saudaraku, katalah apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada sesiapa pun untuk selama-lamanya." Apabila melihat semua itu terus berdakwah, maka tahulah musyrikin Makkah bahawa Abu Talib tetap memberikan perlindungan kepada baginda. Pujukan demi pujukan dan tawaran demi tawaran yang diberikan, Abu Talib tetap dengan keputusannya untuk melindungi anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya yang akan menerangkan lebih mengenai dakwah secara terbuka. Syukran jazilan. Muhammad, tutup pintu itu dan mari sini. Duduk sini, Muhammad. Anak saudaraku, orang Quraisy suruh kau berhenti berkhutbah. Kalau diteruskan, pakcik rasa pakcik tak dapat menolong kau. Pakcik dah tua, Muhammad. Pakcik tak berdaya lawan mereka. Yang juga jiran pakcik, bangsa pakcik. Mereka yang pakcik kenal selama hidup ini. Adakah penting khutbah kau, Muhammad? Hingga aku dan kau mesti mati kerananya. Perlukah ada pertumpahan darah di kota ini? Untuk keamanan Mekah, hentikanlah khutbah kau. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Baginda pun bersabda, "Jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tetap menjalankan tugas. Saya akan teruskan sehingga wahyu Allah mengatasi segala-galanya, hingga saya sendiri pun sudah tiada." Muhammad, buatlah apa yang kau fikir perlu. Pakcik tak akan menyisihkan kau. Sekarang, maupun selagi pakcik masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Fatihah binti Cik So, nombor matrik 056753. Okey, baiklah. Sedang asyik dakwah Rasulullah SAW ini disebarkan secara terbuka. Ketika ini, musim haji semakin menghampiri. Dan apabila musim haji ni, ia melibatkan umat Islam di seluruh pelosok bumi ni datang ke Mekah untuk menunaikan haji ketika itu. Jadi, masa tu, pihak kafir Quraisy ni sangatlah bimbang sebab diorang takut bila jemaah haji datang ni, semuanya akan menerima dakwah Rasulullah. Dan dalam kebimbangan tu, mereka mengadakan sebuah permesyuaratan untuk menghalang pihak jemaah haji ni daripada menerima dakwah Rasulullah. Jadi, di dalam majlis permesyuaratan ni telah diketuai oleh Al-Walid. Dan dalam mesyuarat ni, bermacam-macam tuduhan telah dikeluarkan oleh mereka yang mana untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Antaranya adalah mereka bersepakat untuk menggelarkan Rasulullah sebagai sami, ada yang bersepakat untuk menggelarkan sebagai orang gila, ahli sihir, dan pelbagai-bagai tuduhan yang mereka semua cipta semata-mata untuk menjatuhkan Rasulullah pada hari tersebut. Jadi apabila mereka ni dah setuju nak buat sedemikian, maka tibanya musim haji, mereka menjalankan misi mereka yang telah dibincangkan di dalam mesyuarat tersebut. Dan misi ni adalah diketuai oleh Abu Lahab. Abu Lahab lah yang selalu melakukan benda-benda yang kejam ni. Okay, dia yang seorang yang berani. Jadi ketika musim haji, pihak musyrikin ni dan Abu Lahab dia tunggu dekat pintu depan pintu keluar masuk jemaah haji lah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ni berjalan-jalan ke pasar, ke Zulmajaz dan sebagainya untuk menyebarkan dakwah, Abu Lahab mengikori Rasulullah di belakang. Apabila Rasulullah ni
lalu je dekat tempat orang ramai. Abu Lahab terus macam mengikuri kat belakang. Lepas je Rasulullah lalu, dia terus macam menyebarkan tuduhan-tuduhan terhadap orang ramai, terhadap jemaah haji ketika itu. Dia kata, jangan percayakan orang tu, jangan percayakan dia kerana dia adalah seorang yang mendusta agama, orang yang telah keluar agama. Jadi mereka melakukan sedemikian adalah untuk menghasut fikiran jemaah haji ketika itu, supaya apabila mereka pulang ke negara dan negeri mereka, mereka akan menyebarkan berita buruk ini kepada orang ramai. Walau disiksa, Muhammad masih tak berhenti menarik peziarah kita masuk Islam. Macam mana tu? Itu mudah saja. Dah tertulis dalam Al-Quran. Apa? Kitab yang dikata ajaran dia itu? Itu semua cuma perbualan kosong je. Aku tak bangkang Abu Jahal. Ajaran Muhammad bukannya bual kosong ataupun merapu. Kata-katanya berkuasa, mudah dan bukan direka. Ilmu sihir? Itulah saja penjelasan yang boleh diterima. Kalau begitu, kita mesti halang dia dari gunakan ilmu sihir untuk menentang kita. Jadi, apabila pihak kafir Quraisy ni dia mendapati bahawa semua rancangan-rancangan yang diorang buat tu tak memberi kesan pun terhadap Rasulullah, yang mana tak menjatuhkan dan tak melemahkan sekalipun Rasulullah daripada terus melakukan dakwah Rasulullah ni. Jadi mereka terus fikir macam mana nak jatuhkan Rasulullah ni. Dan dari sinilah pelbagai bentuk dan cara yang mereka cuba buat untuk jatuhkan Rasulullah. Antaranya adalah mereka melontar kata-kata buruk terhadap Rasulullah SAW, memaki hamun, memperolok-olokkan, mempermainkan Rasulullah SAW dan sebagainya. Antaranya mereka memanggil Rasulullah sebagai orang gila dan sebagainya. Yang kedua, mereka mengganggu ajaran Rasulullah dan sehingga menimbulkan syakwa sangka terhadap pengikut-pengikut Rasulullah SAW ketika itu, dan mereka menyebarkan dakwah yang palsu. Yang ketiga, mereka menuduh bahawa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika itu adalah kitab yang menceritakan kisah dongeng semata-mata. Geram aku tengok mereka sembahyang dan gerak bebas. Sabar Abu Jahal. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata di Islam. Penyadak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ini. Hinggakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi, tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu, ia bukan saja mencemooh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Baiklah, seterusnya, setelah pihak kafir Quraisy ni dia mendapati bahawa semua perancangan yang diorang buat tadi, yang mana mereka mencaci maki, memaki hamun Rasulullah, menyakiti Rasulullah dengan cara percakapan mereka tu tak memberi kesan, akhirnya mereka memilih dengan cara untuk melakukan kezaliman dan penindasan terhadap Rasulullah SAW, yang mana penindasan dan kezaliman ini bermula dari peristiwa Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ni dia mengahwinkan dua orang puteranya dengan dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqyah dan Kalsum. Dan apabila Abu Lahab ni dia mengetahui Rasulullah memasuki Islam, dari situlah lahirnya rasa tidak puas hati dan benci terhadap Rasulullah, sehingga Abu Lahab ni dia menyuruh dua orang anak lelakinya itu menceraikan dua puteri Rasulullah SAW.
Dan apabila dikhabarkan berita kematian anak lelaki kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah, Abu Lahab ni dia berlari-lari sambil dengan perasaan gembira untuk menyampaikan kepada rakan-rakannya kaum musyrikin tu bahawa bagi dia kononnya Nabi Muhammad ni adalah telah ditarik nikmat daripada orang yang dia sayang. Maksudnya dia dah kehilangan orang yang dia sayang. Di sini menunjukkan betapa bencinya, betapa zalimnya Abu Lahab ni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, antara kisah yang paling menyayat hati iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda ni diganggu oleh jiran-jirannya sendiri ketika baginda solat, yang mana telah disebut oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq kata antara golongan yang menyakiti Rasulullah adalah Abu Lahab, Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah, Aqabah bin Abi Mu'ayyad, Adi bin Hamra Al-Thaqafi wa Ibn Al-Asda' Al-Hazmi. Dan mereka semua ni adalah jiran-jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana mereka semua ni tak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali Hakam bin Abi Al-As. Mana mereka semua ni pernah mengganggu Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, yang mana mereka mencampakkan perut kambing dan juga periuk-periuknya sekali sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terpaksa membuat satu hadangan ketika baginda solat. Dan apabila selesai je solat, Rasulullah ambil perut kambing tu dengan ranting kayu dan berdiri di hadapan pintu rumahnya dan berkata, "Ya Bani Abdul Manaf, ay jawarin haza." Wahai Bani Abdul Manaf, jiran jenis apakah kalian ini? Dan Aqabah bin Abi Mu'ayyad ni pernah juga melakukan tindakan yang lebih teruk lagi, yang mana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di hadapan Kaabah, telah datang Abu Jahal dan sebahagian daripada mereka bersepakat untuk meletakkan kotoran dan usus unta di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sujud. Maka sebahagian mereka berkata, siapa yang berani untuk meletakkan kotoran ini di belakang Rasulullah? Maka telah bangunlah Aqabah bin Abi Mu'ayyad dan dia meletakkan kotoran ataupun usus unta tersebut di antara kedua bahu Nabi ketika Rasulullah sujud. Maka selepas Aqabah ni meletakkan kotoran tersebut, mereka tergelak, terbahak-bahak dan sambil melengguk-lengguk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya. Apabila telah diletakkan kotoran tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepalanya sehingga datangnya Fatimah radhiyallahu anha mengambil kotoran tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya lalu telah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ke atasmu untuk menghukum kaum Quraisy ini." Dan ketika itu juga Rasulullah berdoa dan menyebut seorang-seorang nama kaum Quraisy yang telah mengganggu baginda solat tadi. Maka di sini telah menunjukkan betapa banyaknya cabaran terhadap Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Sekian daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dia sembahyang. Kau takkan dapat musnahkan Tuhan kami. Sesat. Berani kau buat tak indah. Hamzah, kau dah balik. Ada apa? Abu Jahal menghina anak saudara kau. Muhammad dihina depan orang ramai. Lepas tu, apa yang Muhammad buat? Tak ada apa. Dia pergi begitu saja. Dia cuba sembahyang di sini pagi tadi, tapi aku halau dia. Azam. Aduh. Kalau kau nak lawan dengan aku, pengecut. Berani kau hina Muhammad kerana aku pun pengikutnya. Oh, tidak. Aku tak tahu pun kau pengikut Muhammad. Sekarang ni, ya. Anak saudara Abu Jahal, Umar Al-Khattab, dah masuk Islam. Umar? Umar yang agung tu. Umar yang gagah. Ya, Umar. Ya.
Tidak, bukan Umar. Katanya dia terdengar bacaan Al-Quran. Keindahan Al-Quran menyejukkan hatinya, kata Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurasida bintu Amin, Rokmun Tolaba, Sifun Khamsa, Sita Isnain Sifrun. Oke, saya akan meneruskan pembentangan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dari dakwah Islamiyah semasa hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, berdasarkan penerangan sahabat-sahabat saya yang sebelumnya, kita dapat tahu bahawa peringkat dakwah Rasulullah SAW mempunyai dua tahap, yaitu yang pertama secara rahsia dan yang kedua secara terang-terangan. Oke, baiklah, pengajaran dan pembelajaran dari dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahsia yang pertama ialah berkaitan dengan rahsia berdakwah secara sulit di peringkat permulaan. Oke, Rasulullah telah menjalankan tugasnya, iaitu berdakwah secara rahsia, bukanlah kerana takut sesuatu yang akan menimpa ke atas dirinya, tetapi kerana baginda sedar ketika mana diturunkan ayat Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, yang bermaksud hai orang yang berkemul, yakni berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Surah Al-Mudassir ayat 1 dan 2. Okey, sesungguhnya jika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat menyuruh baginda untuk berdakwah sejak awal lagi, Rasulullah tidak akan berlengah sesaat pun untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan, tetapi oleh kerana Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah SAW yang mana ianya adalah sejenis wahyu, supaya berdakwah di peringkat pertama ni dengan secara sulit dan tidak akan mengajak sesiapa pun kepada seruannya kecuali setelah memastikan bahawa orang itu benar-benar cenderung dan minat kepada agama Islam. Okey, yang seterusnya iaitu yang kedua adalah berkaitan dengan barisan pertama yang memeluk agama Islam. Mengikut apa yang disarankan oleh sirah Rasulullah SAW bahawa dalam peringkat pertama ini hanya mereka yang lemah dan fakir miskin sahaja yang memeluk agama Islam. Okey, terdapat persoalan di sini, iaitu berkaitan dengan apakah rahsia terjadinya sebegini dan apakah hikmah dan rahsia sehingga mereka ini merupakan asas utama dalam penubuhan negara Islam. Okey, sebagai jawapan kepada persoalan-persoalan tadi ialah ini adalah hasil daripada proses tabiat dan alam di mana para anbiya di masa lampau telah menempuh banyak dugaan dan cubaan seperti yang dirasai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Okey, seperti yang dibentangkan dalam surah Hud ayat 27, di mana puak Nabi Hud telah mengejek-ngejeknya kerana pengikutnya terdiri daripada golongan yang lemah. Begitu juga dengan Firaun yang telah memandang sepi terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang lemah sehinggalah Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 137. Begitu juga keturunan Thamud yang telah memperolok-olokkan pengikut Nabi Muhammad, Nabi Saleh AS yang hina pada pandangan mereka yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf juga, tetapi dalam ayat 76. Begitu juga dalam dialog antara Rustam, ketua Tulus, tentera Parsi, dan Rubi bin Amir, seorang askar biasa. Semua peristiwa ini adalah menerangkan orang fakir miskin dipandang hina di mata orang-orang bukan beragama Islam. Okey, seterusnya pengajaran dan pembelajaran dalam dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan seruan Nabi Muhammad SAW terhadap puak Quraisy secara terang-terangan telah memerajatkan bangsa Quraisy dan umat Arab umumnya. Ini dapat dilihat dengan nyata sekali, iaitu penentangan Abu Lahab semasa baginda menyuruh mereka di Bukit Safa dan penyertaan puak Quraisy seluruhnya dalam usaha untuk menentang baginda. Okey, yang kedua adalah
seharusnya tidak perlu lagi diturunkan suatu ayat yang khusus untuk menyuruh secara terang-terangan ke atas keluarga Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh baginda telah berpuas hati dengan keadaan umum dari masalahnya yang lain, yaitu dalam pepatah yang berbunyi, oleh itu patuhilah kepada apa yang diperintahkan. Okey, apakah rahsia yang terkandung dalam pengkhususan ini? Okey, sebagai jawapan dia, perkara ini telah memberi suatu gambaran yang terang mengenai peringkat tanggungjawab yang diberikan ke atas setiap Muslim dan para pendakwa secara khusus. Okey, peringkat pertama adalah tanggungjawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Okey, yang kedua adalah peringkat kedua adalah tanggungjawab setiap Muslim terhadap kaum keluarganya, kerana tiap Muslim, tiap umat Islam bertanggungjawab menyampaikan seruan dakwah kepada kaum keluarganya. Okey, peringkat yang ketiga adalah tanggungjawab alim ulama terhadap kawasan daerahnya dan juga tanggungjawab pemerintah terhadap negara dan rakyat jelatannya. Okey, ringkas daripada pengkhususan ini, Rasulullah SAW bertanggungjawab terhadap dirinya sebagai seorang mukallaf dan bertanggungjawab terhadap keluarganya sebagai ketua keluarga dan bertanggungjawab terhadap manusia umum sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang terakhir dalam pengajaran dan pembelajaran dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan, iaitu yang ketiga adalah Rasulullah SAW telah memperolok-olokkan kaumnya yang telah membelenggukan segala tenaga fikiran kepada adat-adat tradisi datuk nenek moyang mereka yang terdahulu, iaitu menyembah berhala dan melakukan perkara mungkar yang lain tanpa memikirkan apakah berhala itu boleh memberikan sesuatu kebaikan ataupun sebaliknya. Okey, oleh yang demikian, maka di antara syarat-syarat yang terpenting untuk melakukan sah iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah keyakinan dan fikiran bebas tanpa tertaut dengan sebarang adat lesam ataupun tradisi yang lain. Okey, penyusunan ilmu tauhid menyatakan dalam satu puisi tauhidnya yang berbunyi, "Faqulu man khalada fil tauhid imanuhu lam yakhlu min tartidan." Yang bermaksud tiap orang yang beriman secara taklid imannya tidak dapat dikuasai oleh was-was dan syak wasangka. Di sini terang lagi bersulu bahawa agama Islam menentang habis-habisan taklid dan meniru buta tuli ataupun dipengaruhi oleh adat lapuk seperti yang ditegaskan tadi. Kerana prinsip agama Islam semuanya berdasarkan akal fikiran yang sehat dan logik. Wallahualam, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.